Okey, jadi selamat sejahtera semua ya dan assalamualaikum kepada Miza ya. Jadi kita Waalaikumsalam. Haziq lupa Haziq sorry. Okey, dah Haziq sekali. Okey, minta maaf ya. Jadi ada sedikit panggil apa ya? Kenapa guna 10 minit awal tadi itu? Sebab tadi Jeko dah terangkan semula macam mana nak menggunakan Google Classroom. Okey, Google Classroom. Jadi macam Afiq pun, Afiq, Jeko rasa kamu ada kat dalam grup kan Afiq? Afiq ada kan? Ada. Ada kan? Tapi masalah kamu tak hantar kerja. Faham ke tak? Hantar kerja. Cikgu tunjukkan sekali lagi apa itu hantar kerja, turn in sekali lagi je. Jadi murid-murid, ini adalah kerja sekolah yang bagi pada cikgu. Ini kerja cikgu yang perlu buat lah. Jadi kerja yang cikgu perlu buat, kalau kamu tengok kat sini, ini akan buka benda yang sama untuk kamu je. Kamu lepas buat ikut arahan kat sini, kalau tak ada benda yang kamu perlu tulis, 如果没有你们需要写东西, kamu hanya perlu tekan mark as done saja. Tekan mark as done, dia akan jadi macam ni, faham ke tak? Dia akan jadi turn in. Faham ke tak? Turn in. Kalau kerja kamu hanya diminta tonton YouTube, lepas tonton ke tak tonton, kalau kamu tak ikhlas, tak jujur, kamu tekan tadi itu mark as done. Tekan mark as done. Butang itu, dia akan jadi turn in. Maksudnya, Jeko akan keluar nanti dalam record itu, Jeko tunjukkan semula, kejap je. Sebab benda ini pendek, tadi Jeko dah guna 10 minit terang lama kat situ. Jadi, nanti akan ada markah macam ni. Ini jumlah markah berdasarkan apa? Berdasarkan kepada contoh. Macam Petlin dan Deban dah hantar. Ini adalah record Jeko. Jeko boleh bagikan markah. Macam Afiq kalau kamu tak hantar, Jeko tak boleh tanda lah. Haziq, ada masalah ke masuk Google Classroom ni? Ada ke tak ada Haziq? Saya lupa password. Lupa password. Ada minta ke tak dalam minimum equity tu? Ada tak? Ada cakap banyak kali. Tak apa. Deal dengan saya. Deal dengan Jeko boleh tak? PM Jeko. 012 3265 146. Boleh ya? Boleh. Saya settle dengan kamu nanti, okey? Saya settle dengan kamu. Sekejap je. Okey? Sama dengan tadi siapa yang ada masalah, YBB. Okey? Kalau YB ada nak juga MOE email, bagi tahu Jeko. Okey? Itu pertama. Jadi kita sambung hari ini. Hari itu kita dah belajar. Kalau boleh tanya Petlin dan juga Deban bersama dengan Miza lah. Kita dah sampai ke alkohol. Jeko, alkohol haram. Okey, untuk mereka yang Muslim akan timbul isu itu. Tapi dalam kelas sebelum ini, tengok balik YouTube Jeko yang Jeko rakamkan record Google Meet ini, Jeko telah menyebut alkohol ada banyak jenis. Jeko ulang, alkohol ada banyak jenis. Jeko, saya tahu. Carlsberg, Heineken, bukan. Alkohol banyak jenis, maksud Jeko adalah dia ada contohnya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, semua nol itu ada alkohol. Yang minuman alkohol biasanya ialah etanol, memang etanol saja yang boleh minum. Peratus dia tak lebih 6% daripada jumlah minuman yang kamu minum itu. Okey? Itu etanol. Alkohol lain itu termasuk etanol juga kalau menjadi pekat. Murid-murid 如果酒精弄浓的话, minum juga akan mati. Jika ulang, minum kamu mati. Jadi apa gunanya? Antara lazimnya kita guna tengok ketika COVID-19 ini adalah hand wash. Maksudnya sanitizer yang biasa kita guna pada tangan, kita sapu-sapu hilang. Itu alkohol. Alkohol juga digunakan di banyak tempat seperti kosmetik, 化妆品 dan juga sebagai pelarut untuk banyak benda. 它可以溶解很多的东西. Okey, itu adalah di dalam YouTube minggu lepas. Petlin, betul ke tak macam Petlin? Petlin, kita yang Petlin, hit tema. Petlin, okey mah Petlin? Petlin 是吗？佩玲还是碧玲？碧玲，张碧玲。碧玲 OK 吗？碧玲，从刚才开始sangat diam saja, OK ke tak? Boleh ya? OK ya? 可以。 OK ya. Jadi kita dah belajar benda ni. Diban betul Diban? Ya, cikgu. Jadi hari ini kita nak sambung. Siapa yang nak belajar lebih mengenai alkohol, tengok YouTube satu, cikgu dah letak pada Google Classroom. Boleh tengok semula. Dan juga YouTube untuk record kita belajar.
Untuk alkohol, kita pun dah belajar sehingga kesan buruk kalau mengambil alkohol secara berlebihan. Betul Miza? Betul. Betul ya? Jadi sekarang yang alkohol sekali lagi cikgu tegaskan, tolong baca ya. Ada di YouTube, ada di juga Google Classroom. Hari ini kita nak sambung. Lemak. Murid-murid, kalau kamu tak ada data, boleh tutupkan skrin sekarang. Pasangkan earphone ataupun handphone, tutup skrin, dengar je. Buka muka surat 157. 157. Kapan? Cikgu, kenapa kamu tak gunakan notah yang diberikan atau dikongsikan dalam Google Classroom? Cikgu faham. Ramai antara kamu gadget berkongsi ataupun isu lain. Kalau cikgu nak minta kamu cetak ke ataupun bukakan, nanti hard disk tak cukup. Macam-macam isu, faham? Tapi kita ada buku teks. Buku teks tak ada isu. Maksudnya, kalau kamu duduk di rumah pun, tak ada masalah untuk baca sendiri sebenarnya. Tapi, cikgu gunakan buku teks untuk membantu anda lebih faham. Kalau kamu rasa kamu baca tak faham, tanya. Tanya. Jadi, kenapa kita nak belajar sebatian karbon? Kita sekarang pada muka surat 157, lemak. Cikgu, apa itu lemak? FAU. Okay? FAU macam YBB lah, gemuk kat situ kan. Jadi, lemak. Wah. Okay, so ada kat situ rupanya. Sorry ya. Jadi, lemak. Lemak merupakan sebatian karbon organik. Okay? Apa itu organik lagi? 谁能跟我解释什么是organic? Siapa rasa dia faham apa itu organik sekali lagi? Kita dah terang pada kelas yang pertama untuk bab 5 ini. Apa itu organik? Siapa boleh jawab? 什么是 organic 的意思？老师 organic 我懂。Dalam Chinese 有机。有机。 Tapi apa itu 有机？我就跟你讲高机咯，高机咯。什么是有机啊？jadi 有机的，我懂有机，什么是有机的？高机没有？谁说？什有么是机的油啊，什么是有机？你不要只是讲有机罢了，saya我问你什么是有机？Apa itu organic? Jadi kita dah baca pada awal, tengok balik muka surat yang depan-depan itu kan. Organik itu merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda hidup. 有机的意思讲说是由有生命的物体产生出来的。人造的意思人造是打 organic， 人造就叫打 organic。Kalau sintesis dalam makna 人造 artificial itu bukan organic. Itu maksudnya tak organic. Faham ke tak? 明白吗？刚那个是 YBB 还是 P0？ Oh, okay, P0. Jadi itu adalah benda yang hidup. Jadi lemak, 脂肪 okay, FAU adalah dihasilkan daripada sebatian karbon organik. Boleh dijumpa dalam benda yang hidup. Sebatian karbon kita pun tak nak buang masa. Kita dah tahu karbon tan adalah satu jenis unsur, 是一种元素. Sebatian merupakan bahan yang terdiri daripada banyak unsur. 是一个合成物，里面有很多的元素在里面。Lemak mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kalau anda peka, tapi cikgu tahu ramai mungkin tak peka untuk bahagian ini. Kalau anda pernah belajar istilah karbohidrat. Karbohidrat 碳水化合物 biasanya rujuk kepada gula ataupun kanji. Okey, itu 糖的意思。Cikgu, kenapa kamu nak sebut karbohidrat? Kita kan sekarang belajar lemak. Itulah pasal tajuk besar ini ialah sebatian karbon. 碳的合成物 sebatian karbon. Kalau kita baca sebelum ini karbohidrat, dia kalau kita rujuk gula. Contoh gula. Ada formula C6H12O6. Cikgu, saya tak tahu formula. Kamu tak tahu formula tak apa. Tapi kamu tahu dalam gula ada karbon, ada hidrogen dan ada oksigen. 有3个元素. Kalau kamu tengok karbohidrat dan lemak, 碳水化合物跟脂肪, dua benda ini rasa lain. Betul ke tidak? Cikgu tanya contoh Haziq. Betul ke tidak? Karbohidrat dan lemak rasa lain. Betul.
Betul kan? Tetapi cikgu hari ini nak bagi tahu kamu, dua-dua lemak dan karbohidrat ini mempunyai unsur yang sama. 两个都拥有一样的元素，奇妙不奇妙？俊阳，奇妙不奇妙？如果是你的话，你在学的科学吗？有没有觉得很奇怪？奇妙不奇妙？ Rasa ke tak? Oh, ya, dua-dua ini ada karbon, dua-dua ini ada hidrogen, dua-dua ini ada oksigen, tapi rasa lain. Karbohidrat manis, lemak itu lemak lah, yu的，对吗？俊阳？有点奇怪。有没有意外嘞？这个就是这样啊，碳的合成物。Jadi dari situ kamu baru tahu tajuk ini ya sebatang karbon. Rupa-rupanya banyak benda di dalam dunia ini dia adalah sebatang karbon, termasuk plastik. Itu pasal kalau kamu tak faham sains, kamu tak belajar sains, kamu akan buat banyak tuduhan yang bodoh. 你会做很多愚蠢的怎么讲啊？愚蠢的视频啊 ，YouTube 啊。Contoh, ada pernah kita tengok dalam YouTube. Orang ambil biskut, bakar biskut. Biskut itu terbakar. 他拿饼干去烧嘛 bakar biskut. Oh, biskut ini ada plastik. Dia bakar sebab ada plastik. Hello, perlu tahu bahawa biskut dan plastik dua-dua pun ada karbon sebenarnya, karbon. Jadi apabila mereka nak dibakarkan, memang mereka senang bakar pun. Jadi mereka akan mempunyai ciri-ciri untuk terbakar yang sama. Jadi kamu tak boleh gunakan istilah dia senang terbakar sebab dia ialah plastik. Bukan macam itu. Jadi sebatang karbon ini kamu telah belajar pada kelas-kelas sebelum ini. Kalau kamu tengok YouTube cikgu juga, kita siap lagi belajar apa itu petroleum. Cikgu, sebatang karbon itu petroleum ke? 石油哦. Ya. Dalam itu adalah alkana, alkina kita belajar lagi, kita juga belajar alkohol. Termasuk alkohol ialah sebatang karbon. Okey, kita sambung. Apakah kepentingan lemak sebagai satu kelas makanan bagi manusia? Okey, jadi kita pun nampak. Oh, susu ada lemak ke? Ya. Itu pasal susu ada dua jenis sekarang. Kalau kamu tengok. Kalau susu yang berlemak, ya biasa tu. Satu lagi, non-fat milk. Dia keluarkan lemak dia. Tapi benda itu baik ke tak baik nanti kita sebut. Minyak kelapa. Okey. 椰子油啊, kacang tanah pun banyak lemak. Daging lemak, mentega, 牛油, itu是lemak. Sambung. Jadi, lemak wujud dalam dua keadaan. 油脂有两种形态. Okey. Cara perkataan dia, pepejal dan cecair. Pepejal dan cecair. Jadi, kamu pun akan tahu. Yalah, mak saya kat rumah, kalau dia memasak menggunakan lemak ayam, 鸡油, jia, chicken ayam. 鸡油 biasanya dalam bentuk pepejal, bercube, 一块一块的. Betul ke tidak? Diban, betul ke tak? Kalau tak tahu, pergi tengok tau. Kalau untuk Cina, senang nak tengok ialah lemak babi. Bukan serta sensitif tak sensitif ya. Kalau kamu tengok lemak babi pun, 是不是一块一块的猪油？是不是？ Yup. 然后那种一块一块猪油吗？不是那个一块一块咬脆脆那个炸到脆咬的。不过猪油其实是，如果在室温是一块块的，itu untuk lemak haiwan. Tapi kalau kita tengok, peliklah cikgu. Santan lemak, maksudnya lemak untuk apa itu? Kelapa. Olive oil ataupun kita panggil apa? Minyak zaitun. OK， minyak zaitun 如果是我们华语的话叫什么？来，我们吃那个叫做 spaghetti 会用到那个油 ，spaghetti akan gunakan minyak itu panggil apa？ 橄榄油cikgu, lemak untuk kita punya tumbuhan 植物油 hampir semua yang kita tahu ialah cecair pada suhu bilik. So, sekarang cikgu nak perkenalkan lemak ada dua jenis keadaan, pepejal dan cecair pada suhu bilik. Untuk yang pepejal pada suhu bilik,
pepejar pada suhu bilik biasanya sumber daripada lemak haiwan, 动物油，动物的脂肪。Itu pasal kita panggil, kalau kita Cina kita ada sebutan berbeza. 脂肪. Okey. Kalau lemak lah. Untuk yang kita punya bahasa Melayu, kalau untuk daripada haiwan kita masih panggil lemak. Namun kalau lemak yang berkeadaan cecair 液体的 pada suhu bilik, kita akan panggilkan dia sebagai minyak. Tadi kita lemak, sekarang kita panggil minyak. Okey? Minyak lazimnya daripada sumber tumbuhan. 植物油，不叫脂肪，我们叫油。Okey? Jadi contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Jadi dalam kumpulan lemak ada dua jenis, lemak haiwan dan minyak tumbuhan. Ada berapa sekali lagi, Diban? Ada berapa? Ya, cikgu. Lemak Dua. ada dua kumpulan. Afiq, kumpulan, kalau cikgu nak minta kamu terang, bagikan nama. Apakah dua kumpulan dalam lemak itu, Afiq? Rasanya kamu boleh jawab tak? Boleh. Apa dia? Lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, lemak tepu ialah apa? Kalau cikgu nak minta kamu sebut dalam nama am dalam dunia kita. Lemak tepu panggil apa? Haiwan. Lemak haiwan, pandai. Lemak tak tepu panggil apa? Tumbuhan. Minyak tumbuhan. Minyak, kita tak panggil lemak tumbuhan, faham ke tak? Tumbuhan. 明白吗？佩玲明白吗？佩玲。明白明白。 Okey okey ah. So jadi kita tengok sekarang. Apakah persamaan antara mereka? 他们的共同点有什么？ Lemak tepu dia daripada haiwan. Kamu tengok也就脂肪。你们不明白的话，你们写脂肪哦。脂肪啊，脂肪，我忘记把它写脂，一个月字旁，一个对呀，脂肪油脂。然后如果 lemak tak tepu biasanya kita akan cakap油咯。Okey? Jadi persamaan mereka adalah dua-dua sama, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Of course lah, kalau kita sebut lemak memang tidak larut dalam air, dan mereka adalah sumber penting asid lemak dalam badan. Apakah perbezaan? Satu, lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Lemak tepu dalam suhu bilik, paling penting mesti sebut pada suhu bilik. Kenapa nak sebut pada suhu bilik? 为什么我们要讲在室温？因为 kalau kamu pernah main dengan santan, 如果你在厨房里面帮妈妈处理san蛋，也就是椰油， kalau kamu pernah buatlah kat dapur, kamu akan nampak, murid-murid kan, kamu akan nampak santan di dalam dapur cecair. Santan di dalam dapur itu cecair. Betul kan? Betul? Siapa boleh jawab soalan ni? Betul ke tak, Haziq? Haziq ada tak? Ada Haziq tak ada? Haziq ada. Betul kan? Santan cecair kan? Betul. Tapi pernah ke tak tengok santan letak dalam peti sejuk? Tak perlu peti berkuil, peti sejuk biasa, apa dia akan jadi? Dia jadi macam hilang warna tu dan sikit. Oh, tidak. Maksudnya kamu tak pernah buat dah tu. Santan warna putih, cecair. Letak dalam peti sejuk, dia akan jadi pepejar. Cuba buat. Cikgu minta kamu buat. Santan, kalau 你们去厨房拿妈妈那个椰油santan 放进水柜里面，不用冷冻的，放普通水，它就变成一块块的嘛，pepejar. Itu pasal kita nak pentingnya sebut pada suhu bilik, 室温。食物油室温. Kalau untuk lemak tak tepu, okey, untuk tumbuh-tumbuhan biasanya pada suhu bilik ialah cecair. Okey, pada suhu bilik cecair. 脂肪动物脂 biasanya pepejar pada suhu bilik. Miza, boleh ikut Miza? Boleh. Okey, jadi apa maksudnya pada suhu bilik pepejar dan cecair ni? Kalau pepejar, kita akan sebut takat lebur dia tinggi. Cikgu, apa itu takat lebur? Takat lebur, 熔点. Maksud takat lebur ialah suhu di mana pepejar bertukar menjadi cecair. Pepejar bertukar menjadi cecair. 熔点就是指说一个物体的形态从固体变成液体。Jadi untuk pepejar mestilah takat lebur dia tinggi. 如果是固体的话
它的那个熔点会比较高的嘛，逻辑。Kalau takat lebih rendah, maka senanglah pepejal tukar kepada cecair. Okey, jadi bilangan atom sekarang hidrogen dalam molekul atom hidrogen untuk tepu 满满的，它的那个氧不是氧，这个氦就会比较多 maximum. Kalau untuk lemak tak tepu belum maximum. Okey, jadi boleh ke tak kita tambah atom hidrogen dalam lemak tepu? Jawapan dia tidak boleh. 因为它已经满了。OK， 它的那个氦满了。所以说dia tidak boleh tambah ke dalam. Kalau tak silap cikgu untuk bahasa Cina nanti kita carikan hydrogen 我不懂是氦这个怎么这样读了，不过我自己也是类似这样子。Kalau salah kita nanti tegur cikgu lah. 如果你们谁要读华语的读明白的话，请 online 去找下先。Untuk lemak tak tepu, kita boleh tambah hidrogen ke dalam molekul. Boleh. Cikgu, apa contoh dia? Murid-murid pernah tengok minyak kelapa sawit ke tak? 有没有看过棕油？ Pernah kan? Minyak kelapa sawit cecair, 液体的。Kalau cikgu cakap minyak sawit sama dengan belantah. Tahu belantah ke tak? Yang kamu sapu kuning tu. Cikgu, apa tu belantah? Okey, tengok pada skrin sekarang. Boleh buka skrin dah sekarang. Okey, kalau anda tengok belantah, cikgu apa belantah ni? Butter. Bukan butter. Belantah bukan butter. Okey, kalau anda tengok kat sini, belantah dia panggil margarine. Margarine. Dia ialah minyak sawit. 老师，你在开我玩笑。belantah 是棕油。 但是它硬硬的哦，对没有？阴阳对吗？ Betul kan? Margarine 这个有健康的嘛？ Sebenarnya saya akan 讲咯， sabar. Cikgu nak terangkan sekarang. Jadi minyak sawit cecair. Cikgu sekarang cakap dengan kamu, belantah ini pun minyak sawit. Cikgu, you tipu saya tak percaya. Okey. Belantah made from. Dia ada kat sini, ada belantah made from palm oil. Contoh tak? Okey, jadi kamu boleh pergi tengok belantah kamu memang minyak sawit, bukan butter. Butter dia boleh jadi pepejal sebab dia hasil daripada apa? Lemak lembu. Susu lembu mah. Belantah margarine dibuat daripada minyak sawit. Minyak sawit, cikgu, cecair. Kenapa dia boleh jadi pepejal? Sebab dia tambah hidrogen ke dalam dia. 它加了那个氦进去里面，弄满它， jadi dia akan jadi macam ciri-ciri lemak menjadi pepejal. Jadi kawan kamu tadi tanya, jadi cikgu, makan belantah atau margarine? Belantah itu ialah brand. Banyak brand, Daisy dan seterusnya. Tapi nama untuk belantah ialah kita panggil margarine, bukan butter. Margarine. Margarine kelapa sawit. Apa keburukan makan belantah ini atau makan margarine? Murid-murid, cikgu tengah rakam ni Jadi cikgu nak bagi tahu, bukan cikgu nak bodek. 我不是要去 sate. 因为 benda kalau kita sebut pasal minyak dan lemak memang tak bagus. Makan banyak tak bagus. Makan banyak tak bagus. Tetapi kalau setakat makan untuk apa yang patut, sapu roti sikit, masak dengan nasi goreng sikit, tak ada masalah. Dia tak akan sampai kata menjadikan kanser. 有些人讲说, kalau kita sentiasa ikut orang Eropah, orang Amerika, mereka akan cakap margarine dibuat daripada minyak sawit, makan banyak tak bagus, boleh dapat kanser. Tapi dengar mereka punya tak nota di situ. Mereka sambung, sila guna minyak soya dari keluaran Amerika. 你明白讲什么？刚才谁问这个问题的？ Siapa yang tanya soalan tadi itu? Pasal belantah ni baik ke tak baik? Ni ah. Me, YBB. Okay, YBB 啊。jadi 明白吗？这是一种策略来的。按摩人就是因为怕我们拿掉他们的那个市场。Orang putih takut kita rampaskan mereka punya pasaran. Jadi macam mereka pula hasilkan
minyak daripada jagung, minyak daripada bunga matahari, tayang huayu, you mesti tengok, dan juga minyak daripada kacang soya. 他们有很多种油嘛，就是没有中油。Jadi untuk pastikan mereka punya produk tak dirampas oleh produk yang dihasilkan oleh negara lain, contohnya Malaysia ni margarin kan. Jadi mereka akan cakap margarin tak bagus. Mereka punya minyak bagus. Padahal apa-apa minyak pun tak bagus kalau makan banyak. Setuju ke tak Mijah? Setuju tak? Setuju. Diban boleh faham ke tak? Boleh cikgu, boleh. Jadi kalau makan margarin ini di tempat kamu sekarang, kamu rasa makan itu baik ke tak baik? Kalau cikgu tanya kamu macam tu, baik ke tak baik? Margarin. Margarin, ya. Sapu roti kuning itu. Bukan butter ya, saya kata margarin. Rasanya bagus ke tak bagus? Tak. Kenapa tak bagus? Sebab minyak. Kalau makan banyak, dia boleh menyebabkan sakit jantung, betul kan? Ya, betul. Tapi sebab ada banyak. Ya, kalau makan sapu sikit-sikit bagus lah. Ada vitamin semua mereka cakap itu ada lah tu. Setuju ke tak? Sikit lah, jangan makan banyak. Betul? Betul. Jadi benda ini adalah jawapan berdasarkan kepada kuantiti yang kamu makan. YBB 明白吗？如果你吃多，油是不好的嘛，吃少就有好处咯，就这样子罢了。YBB 你可以吗 YBB？ 可以。 Ataupun kamu nak pergi Tawang sana jual barang. Tak nak. Okey, teruskan ya. Wow. Okey, cikgu sebenarnya sangat bangga tau. YBB ada bersama dengan cikgu untuk kelas tau. Cikgu sangat-sangat takut sebenarnya. Okey, kita sambungkan lah. Jadi di sini, sambunglah. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak. Kalau kamu di muka surat 158 boleh tutup skrin tapi dengar highlight berlebihan. Macam alkohol. Cikgu bukan di tempat untuk kritik minum alkohol itu baik ya. Cikgu tak nak cakap benda macam tu. Tapi sekarang benda yang makan berlebihan semua adalah tak bagus. Itu yang cikgu nak sebut. 你说你什么东西你吃多就是不好的。Khususnya lemak. Okay, jadi lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting. Perlu tahu, 它对我们的身体是重要的。Contoh,老师, lemak kenapa bagus? Kalau kamu belajar tingkatan 2 mengenai vitamin, kamu tahu vitamin ada 2 jenis. Larut air, larut lemak. 有2种维他命，一种是溶水的，一种水溶性嘛，一种是油溶性的。Cikgu ada ke contoh vitamin B dan C? Vitamin B dan C larut dalam air. Yang larut dalam lemak ialah A, D, E, K. Short form ADEK. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Setiap vitamin itu ada fungsi. Vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk fungsi pembiakan lelaki khususnya, dan vitamin K untuk fungsi pembekuan darah. 明白我讲什么呀？每一个维他命有它的功能嘛，对吗？ betul ke? Cikgu tanya Junyang dulu. Betul Junyang? Ya. Jadi bayangkan kalau kamu minum susu, ni 选择喝牛奶, kamu pilih susu yang tak ada lemak. Bagus ke tak bagus sebenarnya? Tak bagus. Ramai orang suka minum low fat milk ataupun zero fat milk. Jadi bayangkan susu kalau ada lemak, ada vitamin A, D, E, K. Sekarang kamu keluarkan lemak. Vitamin A, D, E, K itu pergi mana? Itu soalan cikgu. Faham ke tak faham? Afiq, faham ke tak Afiq? Faham. Jadi itu yang saya kata, benda itu kamu perlu faham. Faham di mana konsep makan sikit bagus. Kalau makan banyak akan jadi tak bagus. Jadi lemak merupakan komponen gizi seimbang yang penting. Kamu tak boleh kata saya tak nak lemak langsung. Perlu. Kalau tak ada lemak, sel-sel badan kamu, membran dia itu pun lemak. Maksudnya sel kamu pun matilah. Sel kamu pun tak boleh nak hidup. Faham? Jadi, kita teruskan. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepung. Lemak berlebihan, terutamanya lemak tepung, haiwan, akan meningkatkan aras kolesterol. Highlight
meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Jadi siapa dari khususnya yang Cina suka makan di gerai, Melayu pun ya, makan di gerai mamak ke gerai Melayu, goreng, cao. Orang pun letak minyak banyak, okey? Kamu pula makan. Jadi dia akan menjejaskan kesihatan. Jadi lemak tepung juga daripada sumber haiwan termasuk keju, telur, mentega, margarin dan daging memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Jadi mungkin kamu akan tanya, cikgu, kolesterol tinggi. Jadi bawah nanti kita akan tengok apakah dia akan terjadi. Kepentingan kolesterol di dalam badan termasuk pembentukan membran sel badan. Cikgu dah cakap kita perlu makan sikit。我们不可以说完全不要，要点点，因为我们身体的细胞需要，kita punya membran sel badan perlu, kita punya hempedu, 胆汁 juga perlu lemak untuk menghasilkan hempedu dan kita juga perlukan lemak hasilkan hormon seks. Tak cukup lemak pun lelaki nampak tak macam lelaki, perempuan nampak tak macam perempuan. Macam YBB situ kan. Sorry. Bukan YBB. Maaf ya. 还是我还在的啊。 不好意思. Dan juga penghasilan vitamin D pada kulit. Jadi, kamu kalau nak highlight di sini ya. Pembentukan membran sel badan, fungsi, sintesis juk sempedu 2, seks, hormon seks 3 dan penghasilan vitamin D 4. 有4个 function. Cikgu, perlu hafal ke? Tengok soalan nanti. Kalau soalan bagi, kamu perlu fahamlah apakah fungsi lemak. Tapi sekarang kita nak pergi ke muka 159 ipat usaha cuman. Kalau makan berlebihan, apa akan terjadi? A. Batu karang hempedu. Batu karang 生食, hempedu 胆食. Hempedu 胆. 结果 batu karang hempedu 意思说在你的那个肝那边，那个胆壤里面生石头. Dalam pundi hempedu menghasil ada batu karang. Miza, sakit ke tak? Kalau ya, sakit ke tidak? Miza ada Miza? Ya. Kalau batu karang di bahagian pundi hempedu di hati, sakit ke tak? Sakit oh. Satu hal sakit. Dua, bayangkan kamu dah tak boleh hasilkan hempedu sebab ada batu, dia sumbat. Bengkak, oh sakit. Lepas tu, hempedu untuk kita cernahkan lemak. 胆汁是用来消化肥脂. Kalau sekarang kamu tak ada hempedu, boleh makan ke tidak lemak ataupun minyak. 如果你没有胆汁，你能吃油吗？不能。不能哦。Makan muntah. Cikgu, apa itu jaundice? Jaundice ini ialah 黄皮肤病macam tu. Orang yang dapat jaundice adalah petanda biasanya dia punya hati dah mula hilang berfungsi. Dia punya kulit jadi kuning, mata jadi kuning. Jaundice. Jadi, makan lemak banyak akan jadi batu karang hempedu dan jaundice. Okey, membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu, menyekat, 老师，什么是 menyekat? 塞着，阻塞。menyekat 这个字叫塞，阻塞着。Okey, jadi salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Jadi, kamu bukan saja tak boleh mencernahkan lemak, malahan boleh membawa jaundice, penyakit jaundice. Cikgu, apa lagi? Kalau kamu tengok B pula, salur darah, 血管。为什么吃多肥油会阻塞? Kalau kamu tengok, ini ada salur darah, dia potong, dia tunjukkan keratan rentas. Semua keratan rentas, 它切中间对着你. Jadi kalau kamu makan kolesterol banyak, dia akan membentuk highlight perkataan mendapkan kolesterol pada darjah 5.18. Mendapan. Maksud semua mendapan 沉淀物. Okey, mendapan kolesterol dia akan jadi, maksud dia kolesterol dia mendap, lekat pada dinding dinding arteri ataupun dinding salur darah. Jadi cikgu, so what? Cusai loh. Okey, murid-murid, cikgu nak kamu sekarang buka screen sekarang. Buka screen bukan buka kamera. Kalau cikgu lukis macam ni. Kalau kamu tengok pada gambar raja
Cikgu lukis dalam bentuk yang senang difaham oleh semua orang. Kalau kita ada jantung, 这是我们的心脏. Okey? Ada salur darah yang keluar dari jantung. Aorta lah salur darah. Okey, andai kata ini ada aorta. Hantar keluar dari jantung ke seluruh badan. Salah satu dia punya arteri keluar daripada aorta. 它送出来的. Dia akan hantar salur darah yang sel-sel darah yang mengandungi oksigen dan makanan ke dalam jantung. Tetapi bayangkan sekarang, 想象一下, kalau arteri ini sumbat, dia sumbat. Sumbat oleh apa cikgu? Mendapat kolesterol. Okey? Kolesterol, minggu taban. Boleh ke tak makanan dihantar ke jantung sekarang? Jawapan dia, tak boleh. Itulah akan menyebabkan sakit jantung. Faham ke tak? Sakit jantung. Okey? Sakit. Jadi, sebelum sakit jantung, kalau kamu nak tahu kamu ada potensi sakit jantung ke tak, itu pasal kalau rajin, boleh pergi ke klinik, minta buat ujian darah. Mereka akan keluarkan darah, biasa dari sini darah sampel macam ni sikit je. Lepas mereka buat, mereka bagi tahu peratus kolesterol anda. Ada satu nilai kat situ. Kalau lebih, bahaya. Kurang, good. Alhamdulillah. Very good. Faham ke tak faham Haziq? Boleh ke tak ikut? Haziq? Ya. Ya, boleh ikut ke tak? Boleh faham ke tak? Maksudnya, ada ke tak cara kita nak tahu kolesterol kita dalam badan kita lebih ke kurang? Ada ke tak? Cikgu tak cakap ada ke tak? Ada. Macam mana? Buat apa itu? Pergi ke klinik buat ujian darah. Faham ke tak? Faham. Dia akan keluarkan darah, biasa kat lengan ni keluar dalam macam ni lah kandungan dia. Lepas tu mereka akan pergi buat ujian. Okey? 这个是很重要的. Banyak orang tak tahu. Jadi, proses salur darah sumbat, nama dia ataupun mengganggu penyekat atau aliran darah, kita panggil dia atherosclerosis. Siapa nak sebut bersama-sama dengan cikgu? Atherosclerosis. Okey, YBB. Macam mana tu atherosclerosis. Atherosclerosis. 也就是血管阻塞. Kalau siapa yang nak belajar ini, maksud dia salur darah sumbat disebabkan apa? Kolesterol. 关一下，上面有个血管的关系，对，阻塞。Okay, atherosclerosis. 这个字很出名啊， dia memang sangat-sangat terkenal. Kalau kamu belajar bab 2 makanan pun sama. Kenapa tak boleh makan makanan lemak banyak? Sebab boleh menyebabkan atherosclerosis. Atherosclerosis ini yang menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan serangan sakit jantung dan juga stroke. Cikgu, apa itu stroke? Okey, tengok pada skrin. Tengok pada skrin kamu sekarang. Andai kata ini adalah otak kamu, cikgu lukiskan otak, tengok dari atas ke kepala kamu, ini otak. Bukan peparu. Tu ya, 脑中风, sebenarnya 脑中风. Andai kata kita tengok otak kamu dari atas, 我们从上面看下来, dalam otak ini ada banyak salur darah, 有很多的血管, ada banyak salur darah. Okey? Ada banyak salur darah. Bayangkan disebabkan kamu badan kolesterol tinggi, maka satu salur darah ini ada sumbat juga. Ada atherosclerosis, ada sumbat. Tiba-tiba kamu gaduh dengan girlfriend ke boyfriend ke atau mak ayah, kamu gaduh. Dan gaduh, darah bergerak dengan banyak. Sepatutnya darah itu bergerak lancar. Tiba-tiba sampai sini dia sumbat. Dia jadi makin tinggi, makin tinggi, sumbat tapi tak dapat lalu. Limba Cak Somah, boleh faham ke tak? Miza, boleh faham tak? Faham. Jadi tekanan makin tinggi, salur darah itu nipis saja. Tinggi macam balon. Kamu tiup. Last kali dia akan jadi macam mana? Pup. Pecah. Pecah. Itu pasal
Kalau ini adalah otak, ini cikgu tuliskan semula, ini bukan peparu ya. Cikgu kata tengok dari atas ya, maksudnya ini otak. Bayangkan dia letup kat sini. Maka itulah pasal dia pergi buat CT scan, dia tengok otak itu ada satu ketulan hitam. Sebab darah dia itu, salur darah pecah membentuk ketulan darah di sana. Itu pasal orang yang kalau dapat stroke, congfong, dia boleh tiba-tiba pengsan. Dan dia perlu dihantar ke hospital untuk keluarkan darah yang beku kat dalam otak dia supaya dia sedar. Jadi itu adalah lemak kalau makan lebih tak bagus. Okey, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan adalah mengurangkan pengambilan lemak tepung dan cuba mengambil lemak tak tepung. Jadi balik kepada soalan tadi, margarin bagus ke tak bagus sebab dia lemak tak tepung. 它是好的，因为它是有一个字的，我不能讲了。意思说这个油是好的油来的，sebab dia adalah lemak tak tepung. Kalau kita makan margarin, sepatutnya dia boleh rendahkan aras kolesterol dalam darah. Tetapi jangan makan berlebihan. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Rasanya ada soalan ke tak murid-murid? Ada. Kalau tak ada ya, jadi kalau tak ada, cikgu akan hentikan kat sini. Sabar dulu. Cikgu akan minta izin untuk ambilkan screenshot ya. Cikgu minta izin supaya semua bukakan kamera anda. Kamera je. Kalau rasa malu macam ni, ambil buku pun boleh. Boleh je. Okey, untuk mengambilkan kehadiran. Diva handsome. Apa itu? Diva handsome lah. Memang Diva kan. Diva handsome lah. Yang lain, YBB boleh buka tak YBB? Cunyang, Afiq boleh buka tak Cunyang? Wait. Okey, Afiq buka ya. Kejap ya. Okey, jadi kita akan ambil gambar sekarang dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, terima kasih semua. Itu saja daripada cikgu. Okey, harap kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Isikan kehadiran. Nanti cikgu akan upload YouTube sekali lagi. Isikan kehadiran ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Bye Haji. 老师，什么 YB？ 什么事？那个燕妮哦，就是那个隔壁班的燕妮问你啦，要不要跟